Benarkah ini? Sebuah perjalanan yang mengubah segalanya? Malam di Brooklyn, New York seperti biasa, diselubungi oleh suasana sibuk yang hingar-bingar. Bunyi hon kereta, derap langkah orang yang tergesa-gesa, dan alunan musik jazz yang mengalun dari bar-bar berdekatan. Bagi Lily, seorang pencipta kandungan video, ini adalah pemandangan hariannya yang sudah lazim. Siangnya dihabiskan dengan menguruskan proyek di sebuah syarikat reka bentuk. Manakala malamnya pula dihabiskan di studio kecil di apartemennya, tekun menghasilkan karya pribadinya. Walaupun dikelilingi oleh rangsangan kota yang sentiasa berubah, suatu malam, ketika dia sedang berehat di sofa dan melayari YouTube, pandangannya terpaku pada sebuah video. Tajuknya berbunyi, Surga Tersembunyi Malaysia, KLCC 8K, HDR 60 fps. Image kecilnya memaparkan menara berkembar Petronas yang bermandikan cahaya indah pada waktu malam, dengan latar belakang lanskap Kuala Lumpur yang luas terbentang seperti lautan permata yang berkelipan. Pasti dilebih-lebihkan, pikirnya. Dia tahu benar bahwa suntingan video yang menonjolkan keindahan visual sudah menjadi kebiasaan di media sosial dan platform penstreaman. Sebagai seorang profesional dalam bidang ini, dia bahkan mahir dengan teknik-teknik tersebut. Namun entah mengapa jarinya secara semula jadi menekan butang main. Pemandangan yang terpapar di skrin adalah hutan hujan tropika yang menghijau, kelip-kelip yang menari di dalam kepekatan malam, dan kesibukan penuh warna di pasar malam Jalan Alor. Setiap klip begitu indah sehingga sukar dipercayai. Apa yang paling penting, semuanya kelihatan begitu nyata. Adakah ini benar-benar wujud? Rasa kagum, ragu-ragu, dan satu perasaan terharu yang sukar digambarkan mula menyelubungi dirinya. Logiknya coba menafikan. Ini pasti karena suntingan video yang menjadikannya kelihatan sempurna. Tetapi hatinya berkata sebaliknya. Tanpa sadar, dia telah menonton video itu dari awal hingga akhir. Malam itu, Lily tidak dapat melelapkan mata. Setiap kali dia memejamkan mata, pemandangan menara berkembar Petronas yang megah, bangunan-bangunan kolonial berwarna merah di Melaka, dan pemandangan dari puncak Bukit Bendera di Pulau Pinang terbayang-bayang di pikirannya. Dia mau melihatnya dengan mata sendiri, untuk mengesahkan sama ada pemandangan itu benar-benar wujud. Sebelum fajar menyingsing, dia mencapai buku catatannya di sisi katil dan hanya menulis 2 perkataan, Malaysia. Walaupun belum ada apa-apa yang diputuskan, dia yakin ada sesuatu yang mula berputik di hatinya. Adakah pemandangan itu benar-benar wujud? Sejak malam itu, video tersebut terus bermain di pikiran Lily. Menara berkembar Petronas yang gemerlapan, dinding merah bersejarah di Melaka, kanopi hutan hujan yang subur, semuanya kelihatan begitu indah seperti dalam mimpi. Tetapi pada masa yang sama terasa tidak nyata. Bagi seseorang yang lahir dan dibesarkan di New York, bandaraya adalah sinonim dengan hiruk-pikuk dan keserabutan. Jalan-jalannya dipenuhi sampah, dan semua orang sentiasa bergegas, tanpa ada masa untuk mempedulikan orang lain. Video itu pasti hasil suntingan, bisiknya pada diri sendiri. Namun, jauh di sudut hatinya, ada satu perasaan yang tidak dapat dipadamkan, satu keinginan untuk mempercayainya. Jika semua itu benar, adakah satu pengalaman yang mampu mengubah hidup sedang menantinya? Firasat inilah yang mendorongnya. Keesokan paginya, ketika bandaraya itu masih lena, Lily membuka komputer ribanya dan mula menyemak harga tiket penerbangan. Harganya lebih mahal daripada yang dijangkakan, tetapi masih mampu dibeli jika dia menggunakan sedikit daripada simpanannya. Ketika dia memasukkan tarikh pelepasan pada kalender, satu keberanian dan debaran yang aneh mula menguasai dirinya. Tengah hari itu, semasa waktu makan tengah hari di pejabat, rakan sekerjanya, Hannah, melihatnya termenung lalu bertanya, "Lily, awak asyik tenung skrin dari tadi. Ada apa-apa ke?" Saya macam teringin nak ke Malaysia. Video yang saya tonton semalam tak boleh hilang dari pikiran. Tapi saya risau, kalau saya pergi nanti, saya akan kecewa. Setelah meluahkan pikirannya, Hannah pada mulanya menunjukkan riak terkejut, tetapi kemudian tersenyum lembut. "Saya rasa itu ide yang hebat, Lily. Walaupun perjalanan itu tidak seperti yang awak harapkan, ia pasti akan meninggalkan kesan di hati awak. Ada sesetengah perkara yang tidak dapat dirasai melalui video." Kota-kota itu menguatkan tekad Lily. Malam itu, selepas pulang ke apartemennya, dia tanpa teragak-agak menempah tiket penerbangan. Sejurus menekan butang bayar, dia merasakan satu kehangatan menjalar di dadanya. Tiba-tiba, dia mendapat ilham untuk menelepon sahabat baiknya, Chloe. "Dengar nih, saya udah putuskan untuk ke Malaysia." "Betul kah? Kenapa tiba-tiba?" tanya Chloe. "Saya tak boleh lupakan pemandangan dalam video tuh. Saya rasa saya akan menyesal kalau tak pergi." Chloe tertawa kecil dan berkata, "Lily, saya rasa penting untuk awak lihat sendiri dengan mata kepala awak.
Lagipun, melancong bukan setakat melihat pemandangan. Awak juga boleh kenal budaya baru dan mungkin kenal sisi lain diri awak yang awak tak pernah tahu. Awak pasti takkan menyesal. Kata-kata semangat itu meresap ke dalam hati Lily. Ketika dia berbaring di katil, segala keraguan di hatinya telah lenyap, digantikan dengan rasa teruja menantikan sesuatu yang tidak diketahui. Dia memandang keluar tingkap ke arah gemerlapan lampu malam Brooklyn yang semakin pekat. Dalam hatinya, pengembaraan itu sudah pun bermula. Lily tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, KLIA, sekitar jam 3 petang. Pemandangan pertama Malaysia yang dilihatnya dari tingkap pesawat ialah kemudahan lapangan terbang dan landasan yang tersusun rapi, serta lanskap bandar di kejauhan yang diselubungi cahaya lembut. Udara lembab dan hangat yang menyentuh kulitnya sebaik sahaja melangkah keluar dari pesawat merangsang derianya. Bahagian dalam lapangan terbang itu bersih dan orang ramai berjalan dengan tenang. Tiada suasana hingar-bingar atau tergesa-gesa. Aliran massa seakan-akan menjadi perlahan. Setelah selesai urusan imigresen dan mengambil bagasinya, Lily mulai bergerak di dalam lapangan terbang mengikut papan tanda. Walaupun terdapat papan tanda dalam bahasa Inggris, tulisan Jawi dan simbol-simbol tempatan kelihatan seperti teka-teki baginya. Apabila dia berhenti di hadapan sebuah mesin layan diri, dia keliru melihat nama-nama minuman yang tertera. Namun, dia memberanikan diri membeli sebotol minuman yang bertulis Air Tebu. Setelah membuka penutupnya dan meneguk seteguk, rasanya sama sekali berbeza daripada jus buah-buahan manis yang biasa diminumnya di Amerika. Walaupun terkejut dengan rasa manis semula jadi yang menyegarkan itu, hatinya dipenuhi dengan satu rasa tenang yang aneh. Tidak lama kemudian, dia menaiki kereta api KLIA Express menuju ke KL Sentral. Pemandangan di luar tingkap ialah lanskap yang luas tanpa bangunan pencakar langit. Ladang kelapa sawit dan pokok-pokok getah terbentang luas, dengan motosikal bergerak tenang di jalan-jalan kecil. Kadang-kadang kelihatan masjid dengan kubah yang indah dan rumah-rumah kampung tradisional yang membuatkannya benar-benar merasakan dia berada di negara asing. Betapa tenangnya di sini, bisiknya. Suasana sunyi di dalam kereta api itu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di dalam kereta api bawah tanah New York. Para penumpang tidak membuat bising, hanya memandang telepon bimbit atau merenung keluar tingkap. Dalam suasana seperti itu, hati Lily menjadi tenang secara luar biasa. Kereta api tiba di KL Sentral. Bahagian dalam stesen itu luas dan agak kompleks, tetapi pergerakan orang ramai sangat teratur. Tiada siapa yang menjerit atau memotong barisan. Lily berhenti seketika untuk memerhatikan kesopanan dan ketertiban orang ramai. Di eskalator, orang ramai berdiri kemas di sebelah kiri, memberikan laluan di sebelah kanan, dan menjaga jarak yang selesa antara satu sama lain. Terpesona dengan suasana yang teratur ini, dia mula merasakan kekuatan tersembunyi Bandaraya Kuala Lumpur. Selepas berjalan-jalan sebentar di sekitar KL Sentral, Lily memutuskan untuk menuju ke Menara Berkembar Petronas. "Maaf, boleh saya tahu bagaimana untuk ke Menara Berkembar Petronas?" Tanyanya di kaunter informasi stesen. Walaupun petugas itu hanya boleh bertutur dalam bahasa Inggris yang asas, dia tetap memberikan tunjuk ajar dengan mesra. Petugas itu mengeluarkan peta dan menerangkan sambil menuding jari. Keikhlasan itu sangat menyentuh hati Lily. Ketika matahari mulai terbenam, bayangan Menara Berkembar Petronas akhirnya muncul di hadapannya. Berlatar belakangkan langit senja, Menara Berkembar itu memancarkan cahaya keemasan, menyerlahkan kewujudannya dengan megah. Lily berhenti melangkah. "Aku benar-benar sudah sampai di sini." Menara yang berdiri di hadapannya memancarkan aura yang berbeza sama sekali daripada bangunan pencakar langit di New York. Mereka bentuknya tidak kelihatan tajam, sebaliknya mempunyai sentuhan yang lembut dan penuh seni. Hanya dengan memandangnya, dia dapat merasakan bahwa ia adalah sebuah struktur yang dibina dengan teliti dan disayangi oleh ramai orang. Di dalam lift yang membawanya ke dek pemerhatian, terdapat paparan mengenai pembinaan dan sejarah Menara Berkembar Petronas. Sambil membaca penerangan itu, Lily tersentuh dengan makna di sebalik menara tersebut. Sebagai simbol kemajuan ekonomi Malaysia pada era 90-an, ia pastinya mempunyai makna yang sangat besar bagi rakyat Malaysia. Setibanya di dek pemerhatian, pemandangan yang terbentang di hadapannya adalah panorama Bandaraya Kuala Lumpur yang menakjubkan. Di sebelah utara, deretan bangunan pencakar langit di segitiga emas. Di selatan, lampu-lampu kendaraan di Lebuh Raya melukis satu lagi potret Kuala Lumpur. Di timur, kehijauan Taman KLCC yang mendamaikan. Dan di barat, gemerlapan cahaya dari kawasan Bangsar dan Petaling Jaya yang terbentang hingga ke kaki langit. Inilah malam di Kuala Lumpur. Lily merasakan seolah-olah dia berada di dalam sebuah kotak permata yang terapung di udara.
Dia hanya berdiri diam sambil merenung pemandangan itu. Dia berpikir, walaupun gambar diambil, ia tidak akan mampu menyampaikan perasaan ini. Jadi, dia perlahan-lahan memejamkan mata dan membiarkan pemandangan itu tersemat di dalam ingatannya. Keesokan harinya, Lily menuju ke terminal bus bersepadu, TBS. Tujuannya adalah bandar bersejarah Malaysia, Melaka. Baginya, ini juga merupakan bahagian kedua perjalanannya untuk mengesahkan sama ada keindahan dalam video itu benar-benar wujud. Berdiri di platform bus, udaranya terasa sedikit berbeza. Bus ekspres 2 tingkat yang modern dan selesa membuatkan jantung Lily berdebar kencang. Setelah duduk di tempat yang ditetapkan, pemandangan Kuala Lumpur yang luas perlahan-lahan hilang di belakang. Kira-kira sejam kemudian, Lily merenung keluar tingkap. Bus itu melalui kawasan luar bandar. Sebaik sahaja memasuki negeri Melaka, pemandangan tiba-tiba menjadi terbuka luas. Hamparan sawah padi dan bayangan Banjaran Titiwangsa di kejauhan terpapar di hadapan matanya. Itulah Banjaran Titiwangsa, bisiknya. Keagungan banjaran itu hampir membuatnya terpekik di dalam bus. Dilitupi kabut nipis dalam udara pagi, pergunungan itu kelihatan sempurna, seperti sebuah lukisan. Walaupun pemandangan itu hanya muncul seketika, Lily merasakan matanya mula bergenang. Dia tiba di Melaka Sentral selepas tengah hari. Dia disambut oleh sebuah terminal bus yang modern dan besar. Pada mulanya, dia terkejut dengan perbezaan antara imajinasinya tentang sebuah bandar lama dengan realiti modern di hadapannya. Namun, Lily tetap menaiki taksi. Destinasinya ialah satu lagi tempat yang mengagumkan dari video itu, dataran merah, Stadhuis. Pemandangan bangunan-bangunan berwarna merah bata dan gereja lama berdiri megah di hadapannya, bahkan lebih hidup daripada dalam video. Dia menghulurkan tangannya ke arah cahaya yang terpancar dari celah-celah bangunan lama, merasakan hatinya perlahan-lahan menjadi lapang. Kemudian, dia mendaki ke puncak Bukit Saint Paul. Dalam perjalanan, Lily berhenti di hadapan deretan kedai di Jalan Hang Jebat, Jonker Street. Di kedua-dua belah jalan batu itu, terdapat kedai-kedai biskut tradisional, rumah-rumah kedai berwarna-warni, dan kedai cenderamata. Wanita-wanita yang memakai pakaian kasual sibuk mengambil gambar di mana-mana. Rasanya seperti berjalan di dalam sebuah buku cerita. Selepas melalui jalan Hang Jebat yang dipenuhi aroma kuih muih tradisional, dia akhirnya tiba di puncak Bukit Saint Paul. Lily bersandar pada runtuhan dinding lama sambil memandang ke Selat Melaka yang luas terbentang di hadapannya. Di bawahnya, pemandangan bumbung-bumbung merah dan kehijauan bandar kelihatan seperti sebuah lukisan. Di kejauhan, terbentang lanskap bandar yang tenang dan garisan pantai. Angin sepoi-sepoi bahasa bertiup, dan Lily merasakan segala tekanan dan keraguan yang terpendam di hatinya seolah-olah hilang ditiup angin. Pemandangan ini rasanya tak akan aku lupakan seumur hidup. Di sekelilingnya, pelancong dari luar negara melahirkan rasa kagum dan sibuk mengambil gambar. Tetapi Lily tidak mengeluarkan kameranya. Dia hanya membiarkan pemandangan itu terukir di dalam ingatannya. Melaka bukan saja indah, ia adalah sebuah tempat yang merentasi masa, membisikkan sesuatu yang penting kepada manusia. Malam itu, Lily kembali ke penginapannya dan mengeluarkan buku catatan kesayangannya. Dia menulis dengan tenang tentang perasaannya. Pengalaman mistik di runtuhan gereja Saint Paul, pemandangan Selat Melaka dari puncak bukit, suasana mesra di Jalan Hang Jebat, dan aliran massa yang perlahan di bandar bersejarah itu. Seiring dengan dakwat yang mengalir di atas kertas, dia merasakan gambaran negara Malaysia mula terbentuk dengan jelas di dalam hatinya. Keesokan harinya, Lily meninggalkan Melaka dengan kenangan yang tidak dapat dilupakan dan kembali ke Kuala Lumpur. Pemandangan yang berlalu di luar tingkap bus berubah dari pergunungan hijau kepada bangunan-bangunan tinggi, memberikannya satu perasaan aneh seolah-olah dia telah merentasi masa lalu dan masa depan. Dia tiba di Kuala Lumpur selepas jam 3 petang. Setelah mendaftar masuk ke hotel dan berehat seketika, Lily terjumpa satu artikel di teleponnya. Artikel itu memperkenalkan sebuah pasar malam kecil di kawasan perumahan yang tenang, di mana pemandangan sebenar Kuala Lumpur dan kemesraan penduduknya masih terpelihara. Ia bukanlah tempat tumpuan pelancong yang populer. Secara naluri, Lily mahu ke sana untuk melihat kehidupan sebenar rakyat Malaysia. Selepas menaiki LRT, dia turun di sebuah stesen yang mempunyai suasana nostalgia. Sebaik sahaja melangkah keluar, di hadapannya terbentang sebuah pasar malam tradisional yang panjang. Gerai-gerai kecil yang menjual sate, kuih muih, dan barangan runcit berderet rapat. Sebaik sahaja melangkah masuk ke pasar malam itu, deria Lily serta-merta dirangsang. Aroma sate yang sedang dibakar, laungan ceria penjual, dan balang-balang kaca yang dipenuhi gula-gula buatan tangan semua ini adalah kehidupan sebenar Malaysia yang tidak dapat disampaikan melalui video. "Adik, mari coba sate kami,"
kata seorang peniaga di gerai sate sambil tersenyum. Lily yang pada mulanya sedikit gementar membalas senyuman itu. Boleh juga, Pak Cik. Apabila dia memasukkan secebis sate yang dihulurkan oleh peniaga itu ke dalam mulutnya, matanya terbeliak. Sedapnya, kuah kacang nih memang terbaik. Lily mengangguk setuju sambil membeli satu set sate. Dia tidak menyangka interaksi sekecil ini boleh membuatkan hatinya terasa begitu hangat. Sambil berjalan, dia terhidu aroma wangi dari sebuah gerai yang menjual apam balik. Terpikat dengan bau itu, dia berhenti. Bagi saya satu, sekeping apam balik yang panas dan rangup diletakkan di tangannya. Apabila digigit, inti kacang dan jagung yang manis melimpah keluar. Kulitnya rangup dan harum manakala isinya sungguh lazat. Memang sedap, apam balik kami nomor 1 di dunia, Dik, kata penjual itu dengan bangganya. Lily tidak dapat menahan ketawa. Kemudian, dia duduk di sebuah bangku di sudut pasar malam itu, perlahan-lahan menikmati satenya. Di hadapannya, lalu lalang suri rumah membawa beg beli belah. Pelajar sekolah menengah menunggang basikal, dan pasangan warga emas yang sedang berbual mesra. Pemandangan ini tidak akan dijumpai di mana-mana peta pelancongan, tetapi ia tidak dapat dinafikan adalah Malaysia yang sebenar. Tempat ini video pasti takkan dapat sampaikan perasaannya, fikirnya. Lily mengeluarkan buku catatannya dan menulis dengan teliti apa yang dilihat, didengar dan dihidu hari itu. Aroma sate, bunyi bising yang mesra, rasa apam balik, dan senyuman hangat orang ramai semua ini adalah inti pati Malaysia yang tidak mungkin dapat disampaikan oleh video 8K HDR itu. Malam itu, Lily kembali ke hotel. Sambil menikmati sisa satenya dan minum air kelapa yang dibeli di pasar, dia memandang keluar tingkap ke arah malam Kuala Lumpur yang tenang. Rasanya seolah-olah bandaraya itu sedang berbisik sesuatu kepadanya. Dia yakin di dalam hatinya, mungkin inilah Malaysia yang selama ini aku cari. Pada hari terakhir perjalanannya, dia memutuskan untuk melawat menara berkembar Petronas sekali lagi. Pada hari pertama, dia telah menikmati pemandangan malamnya, tetapi kali ini dia mahu merakamkan keseluruhan panorama Kuala Lumpur di bawah cahaya matahari yang terang. Sinar matahari pagi menyambutnya ketika dia menuju ke menara itu. Ia kelihatan lebih megah daripada yang dibayangkannya, memancarkan aura seolah-olah mahu menembusi langit. Dia menaiki lift ke dek pemerhatian. Ketinggian terus meningkat. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka dan dek pemerhatian setinggi 370 meter menyambutnya. Sebaik sahaja melangkah keluar, Lily terkesima. Dari bawah kakinya hingga ke hujung pandangan, terbentang lembangan Klang yang luas. Di sebelah timur, Sungai Klang yang berkilauan. Di selatan, kehijauan Bukit Gasing dan kawasan pinggir bandar. Di sebelah barat, deretan bangunan pencakar langit di pusat bandar kelihatan seperti model miniatur, dan di utara, lebuh raya Duke yang melingkar dan lanskap yang luas mencatatkan peredaran massa. Luasnya. Pemandangan yang merangkumi bandar, alam semula jadi, dan sejarah ini secara perlahan-lahan mengubah definisinya tentang perkataan bandar raya. Ketika dia menaiki jambatan langit yang menghubungkan kedua-dua menara di tingkat 41, bandar itu menunjukkan wajah yang berbeza. Cahaya matahari memancar di celah-celah bangunan. Di kejauhan, di langit barat, banjaran Titiwangsa yang dilitupi awan kelihatan samar-samar. Itulah banjaran Titiwangsa. Pemandangan agung yang hanya boleh dilihat pada hari yang cerah itu membuatkan Lily terpesona. Fakta bahwa pemandangan alam semula jadi yang begitu hebat dapat dilihat dari sebuah bandar metropolis seperti Kuala Lumpur sangat menyentuh hatinya. Alam dan bandar wujud bersama. Inilah Malaysia. Di satu sudut dek pemerhatian, terdapat panel pameran yang menerangkan struktur dan falsafah reka bentuk menara berkembar Petronas. Lily membacanya dengan penuh minat. Reka bentuk menara itu diilhamkan oleh geometri Islam, khususnya bentuk bintang berbuculapan, Rub el-Hisbah, yang melambangkan kestabilan, keharmonian, dan rationality. Apabila membaca bahagian ini, matanya terbeliak. Ini bukan tentang menentang alam, tetapi tentang hidup dalam harmoni dengannya. Dia kagum dengan falsafah yang terkandung di dalam bangunan itu sendiri. Di New York, seni bina lebih menekankan bagaimana untuk membina lebih tinggi dan lebih gah. Namun, di sini, keutamaan diberikan kepada bagaimana untuk mencapai keharmonian dengan budaya dan prinsip sejagat. Lily mula faham bahwa pemikiran ini adalah asas cara hidup rakyat Malaysia. Sambil menikmati makan tengah hari ringan di kafe di dek pemerhatian, Lily terus memandang keluar tingkap. Di tengah-tengah bandar yang terbentang luas, di antara bangunan-bangunan tinggi, kehijauan masih terpelihara. Taman-taman kecil dan masjid-masjid terselit dengan tenang. Bandar ini bukan hanya milik manusia.
Alam dan sejarah juga mempunyai tempat mereka, bisiknya tanpa sadar, menyedari matanya bergenang air mata. Ia adalah sebuah bandar, tetapi bukan sekadar sebuah bandar. Di dalam kemodenannya, wujud warisan lama. Di dalam ketertibannya, wujud kemesraan. Di sini, terdapat kekuatan tenang yang selama ini dicari oleh Lily. Sebelum meninggalkan menara berkembar Petronas, dia membeli sebuah model kecil menara itu dan sekeping postcard 3 dimensi di kedai cenderamata rasmi. Dia berharap, pada masa akan datang, apabila dia merasa hilang arah, dia akan teringat akan perjalanan ini. Dia berdiri di atas jambatan langit, memandang ke bawah ke arah orang ramai yang kelihatan kecil seperti semut. Tetapi aku benar-benar wujud di dalam pemandangan ini. Dengan pemikiran itu, hatinya menjadi tenang secara luar biasa, dan keresahan tentang masa depan seolah-olah hilang serta-merta. Pada petang sebelum hari kepulangannya, Lily sedang mengemas bagasinya di bilik hotel. Dia berhenti beberapa kali untuk membuka buku catatannya. Keindahan dinding merah di Melaka, pemandangan Selat Melaka dari Bukit Saint Paul, kemesraan orang ramai di pasar malam, dan kewujudan bersama bandar dan alam dari menara berkembar Petronas. Sesuatu yang tidak ketara telah menangkap hati Lily dan tidak melepaskannya. Setibanya di Klia, pelancong dari pelbagai negara lalu lalang. Di antara mereka, dia merasa dirinya bukan lagi seorang pelancong biasa, tetapi sebahagian kecil daripada negara ini yang kini difahaminya sedikit. Dalam perjalanan ke balai pelepasan, dia membeli sekeping postcard terakhir di sebuah kedai. Ia adalah gambar menara berkembar Petronas yang bercahaya dan pemandangan malam Kuala Lumpur. Perjalanan ini telah mengubah nilai hidupku. Dia membeli postcard itu dan memasukkannya ke dalam bagnya. Sambil berjalan ke balai pelepasan dan melihat lampu-lampu landasan yang terbentang, Lily secara semula jadi memejamkan matanya, mengimbas kembali setiap detik perjalanannya. Kemudian dia menyadari, video 8K HDR yang dilihatnya pada mulanya memang indah, tetapi Malaysia yang sebenar adalah lebih tenang, mendalam, dan hangat. Daya tarikan negara ini tidak dapat ditangkap oleh kamera. Ia harus dirasai dan diterima dengan hati. Kesadaran ini adalah harta karun terbesar yang diperoleh Lily dalam perjalanan ini. Walaupun sudah beberapa hari kembali ke New York, hati Lily masih tenang, seolah-olah sebahagian daripadanya masih berada di Malaysia. Di atas mejanya, terdapat model menara berkembar Petronas dan postcard itu. Setiap kali dia membelek buku catatan perjalanannya, Malaysia yang sebenar, yang tidak pernah disampaikan oleh video itu, hidup kembali, senyuman di pasar malam, angin yang bertiup di Bukit Saint Paul, pemandangan dari menara berkembar Petronas. Semua ini perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya. Kemudian, Lily membuat keputusan. Aku mau sampaikan apa yang aku rasai dalam perjalanan ini kepada seluruh dunia. Sebagai seorang pencipta kandungan video, proyek barunya akan bermula. Malaysia yang ditemui oleh Lily adalah sebuah negara yang penuh dengan kelembutan yang tenang dan mendalam, yang tidak dapat diceritakan sepenuhnya oleh video. Ia bukan tentang tarikan pelancong yang gah atau pemandangan yang terkenal, tetapi sesuatu yang wujud secara senyap dalam kehidupan seharian rakyatnya. Jika Anda juga ingin bertemu dengan Malaysia yang belum Anda kenali, maka untuk perjalanan Anda yang seterusnya, pilihlah Malaysia. Di sana nanti, sila sahkan Malaysia yang sebenar dengan mata dan hati Anda sendiri. Terima kasih kerana menonton. Jika video ini menyentuh perasaan Anda, jangan lupa untuk suka dan langgan saluran kami. Sila kongsikan juga kenangan dan kisah perjalanan Anda di Malaysia di ruangan komen.